أنت خلقتني وعلى أمرك وعلى أهلك ولك بنعمتك علي وأبوء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kepada Allah SWT pada malam yang penuh barakah ini, Allah izinkan kita lagi sekali untuk meneruskan kajian ilmu kita dalam syarah hakikat kehidupan. Merujuk pada perbahasan yang mana kita melihat kehidupan yang mana yang kita lalui sekarang ni. Yang Allah hidupkan kita di atas muka bumi Allah SWT ini untuk kita nilai semula. Kita nak tafsir semula kehidupan. Kita faham tentang perbahasan tafsir Al-Quran. Namun kita nak mendalami tentang tafsir kehidupan. Kehidupan ni perlu ditafsirkan kerana padanya itu ada perbahasan hak dan batin. Pada kehidupan ada dua perbahasan besar. Yang ini perbahasan yang mana yang pertama itu perbahasan yang benar, yang hak. Yang kedua perbahasan yang batin. Dan di situ ada tuntutan dalam surah Al-Baqarah ayat 42, Allah berfirman wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu sembunyikan yang hak, yakni kebenaran. Jangan kamu campur adukkan hak dan batil dan kamu sembunyikan kebenaran setelah kamu mengetahuinya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana kita nak mentafsir kehidupan ni, bagaimana kita nak mengenal pasti di dalam hidup kita hari ini ada yang hak dan ada yang batil. Bagaimana? Maka di situlah datangnya kaedah, qawaid ataupun manhaj ataupun uslub dipanggil. Dalam kita panggil kaedah nak ataupun kaedah untuk mentafsir kehidupan bersandarkan kepada sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita jadikan sandaran, ukuran, kaedah untuk melihat kembali kehidupan. Kenapa kita nak nisbahkan kepada sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan untuk memperbaiki kehidupan. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ataupun bahasa mudah,
Nabi SAW ini diutuskan oleh Allah SWT. Para Nabi dan Rasul. Kita umat Nabi Muhammad SAW. Diutuskan oleh Allah SWT untuk betulkan perangai hidup kita. Perangai. Yang mana ada perangai orang ni. Saya alih bahasa mudah lah. Bahasa mudah macam ni. Ada perangai orang yang mana hidup dia, kalau dia duk tengok yang palsu. Banyak tertipu perkara yang tidak benar. Yang palsu. Perangai dia pun lain macam. Perangai dia lain macam, perangai dia macam-macam, atau perangai semacam yang aku tengok dia ni. Lebih kurang lah ayat dia tu. Lain macam tu. Tak tengok orang, tak kira dia berdosa dia. Peduli apa aku? Aku lah kata. Peduli apa aku? Dia main lah. Dia main keras dia je. Sebab apa? Dia tertipu dengan perkara yang batil. Ramli pun dah kata dah. Kan? Ini harta albab yang punya. Tapi jangan nampak satu benda, jangan tertipu. Ini ada mempunyanya. Jadi, adalah kriteria dia. Adalah kaedah dia, nampak? Yang pertama, kalau kita lihat dalam penciptaan dunia ini atau kehidupan ini. Bila rujuk pada sifat Nabi SAW yang pertama, dan kita belum masuk lagi yang pertama tu. Tapi yang sekarang ni kita masuk dalam syarah perbahasan bagaimana melihat dunia. Mengikut perspektif yang benar. Siddiq. Itu usul yang pertama. Yang ini kita akan syarahkan detail nanti. Tapi kita ambil perbahasan siddiq ini. Kalau ikut tertib. Susunan. Dalam solat. Rukun tertib. Kan? Kena ada. Kalau tak ada tertib tu. Selari bulan imam. Selari bagi salam dulu kan. Yang main. Hari ni imam. Kita bagi salam dulu. Bagi salam habislah solat kita. Besok pula tukar lah. Kita sujud dulu. Tertib adalah mengutamakan yang utama, mengkemudiankan yang kemudian. Maka dalam kehidupan kalau nak jadi ibadah, dia ada tertib dia. Dia ada susunan kehidupan. Apa yang nak diutamakan dalam kehidupan ni? Siddiq, benar. Kebenaran adalah keutamaan. Macam mana pun cerita hidup kita ni, adakah ianya benar? Pengalaman banyak. Pengalaman saya ni. Memang banyak pengalaman. Adakah pengalaman kita yang banyak itu benar? Ataupun pengalaman hanya tertipu dengan kebatilan? Pengalaman hanya turun-temurun dengan disebabkan keadaan kebendaan tapi tidak berteraskan kepada kebenaran yang membawa kepada kehambaan. Benar ni dia akan bawa kepada kehambaan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya hidup ini hanya nampak kebesaran Allah, tidak membesarkan diri. Hidup ni jemaah sekalian yang benar disebut kebenaran. Takhsis, pengkhususan kepada manusia itu, Allah SWT menjadikan manusia itu, sehingga kan diangkat darjat mengatasi para malaikat yang mulia itu. Kerana apa? Pada manusia itu ada pengkhususan untuk membesarkan Allah. Wa rabbaka fakabbir. Ya ayuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Yang mana membesarkan Allah Ta'ala ini dikhususkan kepada manusia. Dan jin dan manusia, dua-dua sekali sebenarnya. Tinggal lagi, jin yang diketuai oleh iblis, langkah pertamanya telah sumbang. Langkah pertama dia, akhirnya dia tidak takbir. Dia takbur. Hidup dia start, bila hidup iblis ni start? Kehidupan ni bila? Bila dia berpasangan dengan manusia. Itulah Nabi Adam AS. Pasangan jin dan manusia, bukan jin dan malaikat. Sebab tu dia relax, tak tunjuk belang dia. Tak tunjuk perangai lagi. Sebab belum kena buku temuruas. Belum kena pasangan lagi. Tunggu dan sekejap Allah pasangkan dia sekejap. Dia boleh bawa tak diri dia tu. Bahasa mudah gitulah. Bahasa mudah. Mudah aja begitu. Baik. Maka iblis ni gagal ketika dipasangkan dengan manusia. Itulah Nabi Adam AS. Habis. Takbur terus. Walhal manusia, jin dan manusia itu dijadikan Allah untuk membesarkan Allah. Khususnya manusia lah. Sebab tu manusia kembali menjadi ketua lah. Dalam perbahasan itulah, maka di sini iblis setelah dia gagal, dia nak menggagalkan umat Nabi Adam AS. Umat, cucu cicit Nabi Adam AS. Maka di situlah pengkajian ini bermula. Kita kena kaji hidup ni sebab dia akan duduk kat kehidupan kita. Daripada kehidupan lah baru dia akan pergi mengganggu amalan. Hidup dia tak betul, amalan mesti tak betul.
Hidup dia tak betul, amalan mesti tak betul. Kerana tertegaknya amalan tu daripada kefahaman kehidupan dia lah. Dia faham hidup, pertama hidup tu faham dengan apa? Maka dia beramal kerana apa? Kalau hidup dia itu, dia faham tentang bahawasanya hidup itu bukan sifat dia. Tadi kami, setiap hari Ahad, saya ada buat pengajian Tauhid. Sifat 20 ni. Sejarah dia, bukan sifat 20 saja, sejarah ni. Ada masa nanti, insyaAllah kita syarah di sini. Kalau ikut syarahan, mai datang. Saya buat di surau perdana di Damansara. Kalau bulan Ramadan ni kita ubah waktu, hari Ahad kita buat buka puasa sekali. Kita buat lepas asar. Tapi kelasnya setiap Ahad. Buat 10 pagi. Syarah tentang sejarah dan kupasan pendekatan akidah. Karya Tuan Guru saya, Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan. Hafizahumullah ta'ala. Sini kita kaji balik sejarah tentang bagaimana asal-usul apa bahasa sifat 20. Biasa kita syarah matan saja. Matan pun kita banyak kitab kita kaji kan. Di sini juga dihimpunkan semua kitab. Susunan daripada awal, kalau kitab karya ulama Melayu kita, Syekh Ahmad yang mengarang kitab Bidayah Al-Hidayah. Berusia kitab tu 132 tahun. Pertama siap ditulis 1170 Hijrah. Dia susun sampai ini. Nak cerita tadi bahas tentang sifat Al-Hayah. Sifat ma'ani. Al-Hayah, hidup, terletak kat Allah, bukan kat kita. Kita ni mati. Bahawasanya kita ini dihidupkan. Bukan hidup tu kita. Salah nisbah. Dalam perbahasan syarah hakikat kehidupan, al-haqa'iq, itu hakikat itu merujuk pada perbahasan tauhid sebenarnya. Kehidupan yang bersendikan tauhid. Sebenarnya begitu. Ataupun mentauhidkan kehidupan. Mentauhidkan kehidupan, faham sifat hidup saja faham dah. Hidup. Sehingga kan Allah SWT merakamkan dalam Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Bagaimana kamu boleh kufur dengan aku sedangkan kamu mati sebelum ni? Ayat Allah. Hidup-hidup, nak action pula dia. Jalan dongak langit. Hidup bukan sifat kamu. Belum cerita yang lain-lain lagi. Nampak? Di situ jemaah sekalian. Nah, maka bila Allah berikan kita hidup ni, kalau dia faham hidup ni dihidupkan, maka mesti dia beramal kerana yang menghidupkan. Dia tak beramal sebab lain jemaah sekalian. Tak ada sebab-sebab benda lain, sebab nak senang ke, sebab nak itu ke, tak ada. Dia tak akan mensyirikkan Allah Ta'ala. Tapi benda tu mudah berlaku. Habis Ustaz, tak boleh minta apa-apa. Nak minta terus kepada Allah melalui doa. Lepas beramal, berdoa lah. Malah doa kepala bagi segala amalan. Ad-doa ra'sul ibadah. Kepala. Janganlah beramal sebab nak senang. Salah lah. Yang bagi senang bukan amalan Allah. Sebab itu jangan terkejut, makin beramal, makin susah. Kenapa pula ni? Itulah aku cakap, jangan beramal sangat. You tak, you juga. Dah tak beramal kawan tu. Macam tadi. Allah, lepas ni nak pergi ziarah seorang jemaah. Tadi tadi cerita bab Al-Hayah, lepas cerita bab Al-Ilm. Sebelum tu sifat Al-Ilm yang maha mengetahui kan. Bahaslah bab qadar. Dalam perbahasan tu adalah ta'alluq suluhil qadim, tajisil hadis, tajisil qadim. Tu nanti kita bahas lah. Cerita, habis kuliah tadi, pop dapat call. Salah seorang jemaah gitu. Dah sesak nafas kawan tu. Panic attack. Dapat perkhabaran anak dia meninggal. Accident. Call. Mencungak-cungak kawan tu. Tapi cerita hidup dia tu, kalau nak dengar cerita dia, kematian suaminya, kematian anak sulungnya, kematian anak yang keduanya. Habis kuliah saja tak sempat balik lagi. Keluar simpang saya dapat call. Anak meninggal accident. Dalam perjalanan tu meninggal. Habis. Udah. Tak apa-apa. Habis tubuh dia. Tak berdaya dah. Tak kehidupan. Maka di situ, baru tadi beramal lah tu dengar mengaji tauhid ni. Mengaji tauhid kan. Pengajian yang paling afdal, wajib. Lepas mengaji tu kena. Habis tu,
Itulah kau datang lagi ngaji. Tak pasal-pasal dia datang ngaji ke? Jangan tengok amalan kita pada kehidupan yang belum tentu. Orang kata apa? Selari. Takkan selari. Sebab tu jangan terkejut. Ada orang tak solat, tak pergi kuliah, tak buat apa. Senang lenang dia. Pakai Rolls Royce, pakai Bentley, nak apa dapat. Seronok. Kita kena datang masjid, kena keras duduk kat sini. Kena diam. Kan? Macam-macam malam nak buat ni. Ya Allah, tengok hidup macam tu juga. Jangan sesekali pandang begitu. Jangan digandingkan, disandingkan amalan kita dengan habuan dunia. Tak terbayar. Dunia ni kecil. Kul mata'ud dunya qalil. Sebab tu kita kena kenal dunia ni. Kecil. Amalan sunat, solat sunat saja. Solat sunat tak cerita ni. Qobliyah subuh je. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Macam mana Allah nak bayar dengan dunia? Dengan amalan yang tuan-tuan buat dah berpuluh tahun ni, jangan tengok sangatlah dunia tu. Sebab tak terbayar pun. Ni, dalam bank kita ni, ibaratnya ada 100 juta. Nak diterjemahkan dekat satu tempat, yang paling mahal pun 5 juta. Apa barang nak ada kat situ? Dia bagi tu. Ni ke yang paling mahal? Kita pun cakap begitu. Pergi kedai kan. Ni je paling mahal. Awak nak menghina saya ke? Amboi. Tak ada lagi mahal lah. Ni saya dalam duit saya, bank saya 100 juta. Takkanlah shopping mall sebesar-besar ni paling mahal 10 ribu. Apa guna duit saya? Marah dia, marah. Macam itulah pahala amalan tuan-tuan. Dan lagi nak Ramadan ni. Ya Allah. Festival ibadah. Gandaan. Nak pula puasa. Fa innahu li. Puasa tu wa ana ajizibi. Aku yang bayar. Ibarat macam cek kosong. Cek kosong. Tulis berapa nak. Allah Akbar. Jangan tengok dunia tu. Kalau dapat, Alhamdulillah. Itu pun macam tadi dengar tadi. Kan kita tengok, ya Allah, beratnya ujian dia. Betul tidak? Saya bercakap dengan dia. Tak berdapat. Ustaz, saya sabar. Sabar apa katanya. Benda ni dah terjadi. Baru belajar tadi kan. Ya Ustaz. Tak bernapas suara dah. Dia kena panic attack. Dia duduk keluar. Tak nak masuk kereta dah. Duduk pada panas keluar. Saya kata masuk kereta, start engine, pasang aircon. Bagi sejuk sikit dalam. Baru dia slow down sikit. Tidak duduk kat tepi jalan. Dah tak tahu dah apa. Panik. Ni saya dah balik. Macam tu. Kita pun rasa macam beratnya ujian dia. Cuma sekalian. Kesenangan pun berat juga ujian dia. Susah pun ujian. Senang pun ujian. Haza min fadli Rabbi, kata Nabi Sulaiman AS. Dapat istana besar, kerajaan besar. Semua kerja kan Nabi Sulaiman. Syaitan, Ifrit jadi staf Nabi. Staf Nabi. Bergerak sendiri kursi, bergerak sana. Mana staf? Ada staf saya ramai tu. Bergerak sendiri semua. Dipuji oleh Ratu Balqis. Apa dijawab Nabi Sulaiman AS? Haza min fadli Rabbi linabluwani, untuk menguji aku. Berapa ramai orang nisbahkan Allah bagi kesenangan itu ujian? Berapa ramai? Dia ingat asyik titik peluh dia je. Belum tentu. Sebab tu kita kena kaji elok-elok. Salah faham kehidupan, akhirnya beramal lurus tak? Sebab itu dalam perbahasan solat, itu dinamakan ada yang celaka. Allah kata, kenapa Ustaz? Pertama, an solatim sahu. An ni maknanya dia rapat bawa ujung-ujung waktu haram tu dia nak solat. Tu satu. Dia saja tak ada apa-apa hal, dia saja-saja buat gitu. Nampak? Kemudian ra'un. Ra'un apa? Riak. Riak dalam solat ke? Dah. Mana ada lagi orang solat sambil pegang handphone? Ada tuan-tuan? Kalau yang cium sana tu apa? Yang trendy tu ada lah pegang handphone kan. Macam-macam sekarang ni. Allahu Akbar. Sambil tawah pun boleh jadi pegang handphone. Apa benda lah kan. Janganlah. Tak ada. Solat tak ada lagi orang pegang handphone gitu. Tapi tang mana jadi ra'un tu? Dalam perbahasan ulama, ketika dia beramai dia rajin. Ketika seorang dia malas. Itu satu perbahasan lah. Dia seorang dia buat
Malah kalau kat ramai-ramai jemaah tu, Allahu Akbar, kemah. Tapi datang solat sunat ke rumah, Allah. Macam itu saja. Hai. Saya pernah tanya dengan almarhum Datuk Seri Abdul Sardin Al-Hafiz. Saya tanya, Tok, apa perbahasan ikhlas? Riak lawannya ikhlas. Ni kita solat sekarang macam ni pakai kan? Kalau dekat rumah macam ni juga pakai. Kalau ada selit pen sini, kat rumah pun selit pen sini. Kalau kita pakai cincin, time sekarang pakai cincin kejap, kat rumah seorang pun pakai cincin pakai jam. Allahu Akbar. Macam itu sekali dia bahas je. Lemak katanya. Kita kalau seorang, macam tak pakai apa dah. Tutup aurat je. Hati-hati. Itu kalau satu. Satu lagi perbahasan riak ni adalah dia nak tunjuk hasil ibadah dia tu kat luar. Hati-hati. Tengok muka berseri dia. Dia mula nak kata. Dia tak dapat. Bukan apa. Dia memang bukan apa. Pertama kita kena jaga solat awal waktu. Dia nak tunjuk kesan tu. Anak dengar kata. Macam mana anak boleh dengar kata ya? Dia tak dapat lagi tu. Pertama kita kena. Dia cerita semua amalan dia balik. Asalnya kat sana. Hati-hati. Boleh jadi amalan tu kita buat sungguh dah. Tapi anak tak dengar kata juga. Boleh jadi. Sebab apa? Itu barang mungkin. Ni kita ngaji ni. Dalam qudrat iradah ada. Apa perkara dunia tu mungkin. Boleh. Harus ada. Bukan mustahil ada. Mustahil tu perbahasan lain. Hukum pada akal kita. Kita faham sebab 20 ni kemah. Kita akan sedap hidup itu. Kan? Harus dia ada. Beramal. Nak hidup senang. Nak senang tu harus untuk Allah senangkan kita. Bukan wajib pun kita lepas solat senang hidup. Tak wajib. Silap pula susah. Macam tadi kan. Dengar ujian tadi. Allah. Baru lepas kuliah tadi. Pom kena dah. Kan? Taib. Maka daripada kehidupan yang salah tadi. Akhirnya mengganggu ibadah. Tengok contoh iblis. Habis terus. Habis. Flash. Kehidupan dia salah lah tu. Salah faham. Ana khairu minhu. Itu kehidupan lah tu. Ana khairu minhu tu kehidupan lah tu. Kerana jahil daripada kehidupan. Berjuta tahun beramal. Habis. Sebab tu iblis dia nak sniper kepada kehidupan. Dia nak attack kehidupan betul-betul. Biar hidup dia. Hidup kita ni iblis kata apa? Wala tajidu aksarahum syakirin. Engkau tidak akan dapati mereka ni bersyukur. Itu misi iblis. Sebab apa tak bersyukur? Sebab dia tak rasa hidup ni dihidupkan. Dia rasa hidup atas dia. Saya kena susah. Saya kena struggle. Saya kena buat itu. Saya lah yang membesarkan anak. Bukan senang. Homboi ayat ni. Payahnya. Dia cerita nampak dia. Nak rasa syukur. Macam mana kalau kita nak nampak Allah yang bantu kita? Kat situ iblis dia akan buat hijab, dia akan buat tembok sebesar-besarnya supaya kita dengan dunia ni lupa pencipta. Beramal lah, tak apa. Dia kata, it's okay, beramal. Tapi aku akan buat engkau hidup tidak bersama Allah. Beramal, kita beramal. Tapi hidup itu, contoh, alam semesta kita nampak Allah yang menjadikan. Matahari, hari-hari kita mencerap bulan. Dah dapat putusan belum dah tadi? Nampak tengok anak bulan lagi kan. 40 hari Selasa lah kita puasa kan, insya-Allah. Kita nampak matahari, bulan, Allah yang menjadikan. Itu alam semesta. Kalau alam diri, alam rumah tangga, alam pekerjaan, kalau saya tak usaha tak jadi. Lain pula. Ada dua Tuhan ke apa? Kalau saya tak, tengok saya ni, macam mana suami boleh dengar kata? Suami boleh dengar kata tu. Kalau kita tak pandai jaga, tak jadi. Sambil masak, dia kulit. Kita kena baca-baca tak sikit. Embuh gitu. Embuh kiri, embuh kanan. Ni anak jadi, tahu keturunan. Kita tengoklah keturunan, ada dia embuh. Kadang ada pesen macam ni, jemaah sekalian. Ada dalam masyarakat. Kita dengar pun, ya Allah dia ni bercakap. Macam nak orang lain semua tak jadilah. Nak dia jadi. Nampak? Asal alam kehidupan lupa yang menjadikan siapa. Walhal Allah jua.
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surah Saffat ayat 96. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang membuat segala apa yang kita buat dan segala amal kita. Jadi maksudnya begitu. Bila salah faham pada kehidupan, akhirnya amalan kita salah tujuan. Bila amalan salah tujuan, iblis tepuk tangan. Aku tak takut dia beramal. Sebab hidup dia tak faham. Kenapa dihidupkan pun tak faham dia. Di sini peranan iblis. Sebab tu kita perhalusi dalam-dalam tentang kehidupan. Bukan perhalusi dengan kita kaji hidup, apa nak bangun kejayaan, kebendaan. Bukan begitu. Kita kaji nak selaraskan balik dengan hakikat, iaitu tauhid. Dengan kaedah sifat wajib bagi Nabi tadi, soft tadi. Sidik yang pertama. Sebab tu kita tengok tadi, dalam perbahasan lepas kita cerita kebenaran. Tengok dunia. Yang sebenarnya dunia ni, apa perbahasan yang sebenar? Itu maksud dia. Maka di sini apabila kita melihat kembali dunia dalam perspektif yang telah digaris pandukan oleh pencipta dunia. Kita tak nak dengar dunia daripada orang yang kecewa. Dia mesti bantai cukup-cukup dunia ni. Sebab kecewa. Bohong dunia ni. Semua tak betul. Semua tak betul. Tanya dengan orang kecewa, dia jawabkan kecewa. Tanya dengan orang yang seronok, bahagia pula. Oh, dia kata, macam gini dunia katanya. Kita kena ambil peluang kesempatan. Jadi dia ada bias. Kita tak mau ada bias begitu, maka kita lihat pencipta dunia kata apa. Dan banyak nas kita telah bawakan bentangkan sebelumnya antara surah Al-Hadid ayat 20. Kita bawakan dalam surah Al-Hadid ayat 20 jelas. Antara perbahasan tentang dunia ni jemaah sekalian, kalau rujuk Al-Hadid ayat 20, Allah SWT membawakan tafsiran dunia dengan begitu jelas. Yang mana bermaksud, lihat Allah kata apa? A'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, sesuatu kehidupan dunia itu. Kita sebut kehidupan dunia ni. Apa kehidupan dunia itu? Yang kita tinggalkan. Itu ialah. Semua yang ditinggalkan, dunia berlaku. Isteri, anak, harta, kereta, duit, apalah semua. Yang masuk dalam yang lahat badan. Itu pun hancur lagi. Kayak kapan? Itu lah. Yang tak bawa masuk, itu dunia. Yang bawa masuk, akhirat. Tengok badan, itu pun lagi hancur lagi. Nak faham dunia-dunia lah. Okay. Dunia itu Allah kata apa? Hanyalah permainan dan suatu yang melelehkan. Allah nisbahkan dunia yang Allah ciptakan ni, kehidupan rumah tangga, kehidupan macam-macam kehidupan lah yang ada dalam hidup kita ni. Semua itu permainan. Apa maksud permainan? Satu perkara yang akan ada padanya itu dalam permainan. Kita kaji pula permainan ya. Oh, kita tengok budak-budak permainan. Itulah tu. Berlari sana, berlari sini. Saat lagi tengah main-main, wah menjerit. Udah bergaduh. Mula suka balik, elok balik. Dah pergi sana, pergi sini, lepas tu letih. Itulah, permainan gitulah. Ada lah. Lepas tu ada pula kalau permainan yang teratur sikit, ada referee lah apa semua. Oh, ada pula dia punya period dia. Bukan lama pun main prit habis. Habis dah. Main bola. Bukan dia bawa bola tu. Bola tu dia nak masuk dalam gol. Bukan dia pegang bola tu pun. Habis. Dalam tu pula ada pula yang main kasar, main tipu. Itulah permainan hidup kita ni. Ada tak berlaku dalam hidup kita? Ada. Jangan tunggu kena baru nak, oh inilah kehidupan. Tahu dululah. Di sini rupanya Allah bagi tahu dah. Dan melalaikan. Lalai? Lalai tidak? Lalai. Bukti lalai tu Allah kata an solatim sahun. Siapa solat pun dia lambat. Dan melambatkan solat. La tulhikum Allah kata. Ya ayyuhallazina amanu. La tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. An zikrillah itu kalau ikut pada zikir solat. Solat tanda ingat Allah. Kalau kita boleh jadikan hidup kita ni solat, kita ni apa sibuk macam mana pun solat tak terjejas. Tu mudah-mudahan belum confirm lagi, mudah-mudahan. Kita berharap. Sebagai contoh macam maghrib ni, maghrib isyak tengok. Asar tu dah bagi reminder solat wusta. Hati-hati. Be caution. Waktu itu waktu orang ramai rugi.
Kecuali orang beriman dan beramal soleh. Kalau betul dia buat siang hari semua tu kerana iman dan ia menjadi amal soleh, beruntung. Nak tengok tidak dia beriman dengan amal soleh tidak? Tengok maghrib. Maghrib dia bubuh diri dia kat mana? Oh, ni kalau cerita ni takut kita dengar. Sebab apa? Sebab maghrib ni penentu dia tu rugi ke tidak. Macam mana penentu? Datangnya syariat untuk mengimarahkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yang tadi yang tak rugi orang apa? Orang beriman kan? Allah kata, orang tak beriman. Jadi orang yang beriman, buktikan iman dia dengan apa? Hari pertama orang Islam, maghrib, datang masjid. Itu je. Nak bubuhnya itu kita kata Allah. Kalau alasan masjid tak sempat nak datang masjid, tak boleh terima alasan tu. Kenapa? Masjid near me. Masjid banyak lah. Search je. Dah boleh tengok. Ni maghrib 7.28. Kira-kira Qobliyah 10 minit. 7.40. Dan. Dia kena dan kan? Kalau tak, habislah kita. Baik, Mas Lan. Kita bagi lalu azan. Alhamdulillah. Allah. 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 La haula. La. La. Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الصلاة والسلام على سيدنا محمد
wa ba'su maqam innaka la tuqdir. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang jemaah yang muliakan Allah SWT. Akhir kita sambung sikit sebelum kita buat kesimpulan. Baik. Berbalik kepada surah Al-Hadid tadi ayat 20. Al-Hadid ayat 20. Permainan dan yang melalaikan. Allah tambah lagi, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Ini Allah yang kata. Pencipta dunia kata. Jadi bila pencipta kata, berhati-hatilah kita ketika kita berhadapan dengan dunia. Itulah kaedah dia. Jangan dilalaikan, jangan dipermainkan. Itu ayat dia. Nak berjaya di dunia, kena ambil balik maksud ini. Jangan dipermainkan, jangan dilalaikan, jangan bermegah-megah, jangan nak berbangga-bangga dengan harta dan anak. Bila berbangga-bangga lawan pula, jangan nak bersedih kalau tak ada harta dan anak. Sebab ianya bukan perkaranya nak dibanggakan. Sila hari bulan, perkaranya akan membawa kepada tangisan demi tangisan. Hati-hati. Perbahasan kepada kehidupan tentang keberadaan dunia ini, kadang-kadang orang salah faham. Contoh, baru kahwin. Dalam baru tak baru, 8 tahun lah dah kahwin. Tak habis-habis soalan. Ada anak dah? Ada anak dah? Pening kawan tu nak jawab. Ada anak tekak katanya. Geram tu kata tanya ada. Jawab je. Harus ada anak. Wajib ada Allah. Kau rasa nak umbui jawapan tu? Iyalah. Ada anak tu harus. Yang wajib ada Allah. Jangan kita bertanya tu macam kita lah yang mengadakan. Setengah orang tak faham. Belum tanya yang kahwin dengan yang tak kahwin lagi. Dah kahwin dah? Tanya dah kahwin dah. Dah kahwin dah? Itu dia ulang soalan. Tanya dah kahwin ke tak kahwin kan? Sebab adanya, ialah daripada kahwin tu dapat anak tadi lah. Harta. Ini bukan untuk dibanggakan, tapi ia menjadi amanah, ujian yang berat. Kalau salah bawa ke dalam gitu. Kalau elok bawanya, habuan pahala gitu. Itu dia panggil fitnah tu, cobaan. Dia ada two face. Two face fitnah ni. Baik buruk tu duduk selonggok sikit situ. Macam pisau kan, longgok kat situ. Boleh jadi dia melukakan, boleh jadi dia bermanfaat memotong barang-barang atau bahagian-bahagian yang kita perlukan. Boleh jadi dia jadi luka. Macam itulah dunia. Boleh jadi ianya membawa pahala, boleh jadi ianya membawa dosa. Salah bawa mengana badan. Bukannya kena ada tu. Salah faham ke tu? Kena ada duit, kena ada duit. Nanti dulu sebelum nak wajibkan kena ada duit ni. Apa amalan yang disangkutkannya sampai kena ada duit? Kena-kena pasti amalan apa? Bukan hidup ni kena ada duit, tiba-tiba kena ada. Tak salah lah. Malah kadang-kadang wajib tu. Wajib. Yang tak wajib cari duit pun wajib cari duit. Habis salah faham. Sebab tu harta dan anak bukan perkara yang nak dibanggakan. Lalu Allah kata seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Memang peringkat awal seronok. Tetapi lepas tu Allah kata kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu melihat warna kuning kemudian hancur. Anak yang kita seronok tu lambat laun silap hari bulan bertukar pula sikap dia membuatkan kita menjadi sengsara. Silap hari bulan. Ataupun elok semua perkara tu. Tiba-tiba mati kita, celik bata di alam barzah. Tengok-tengok yang kita banggakan di dunia itu tidak membawa pahala untuk kita. Menangis tak berlaku itu. Allah, anak aku yang aku timbang tu tak bawa pahala untuk aku. Hui, ya Allah, waktu tu datanglah penyesalan demi penyesalan. Ini kata Allah. Dan akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keredaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Nampak? Dunia ni Allah nisbahkan kesenangan. Mata. Kesenangan yang menipu. Apa maksud kesenangan yang menipu? Kita buang ke dunia tu. Ni senang ni. Campak ke dia. Geram. Bukan. Kesenangan yang menipu. Jangan ingat senang tu dengan diri dia. Senang tu Allah yang bagi senang.
Allah bagi senang. Bukan dia berusaha sepenuhnya pun. Berapa ramai orang berusaha nak senang, tak senang pun. Jangan tertipulah dengan kesenangan yang kamu ingat usaha jerih perit kamu tu. Allah kata, yang bagi senang aku. Sifat aku kudrah iradah. Aku berkuasa mengada dan meniadakan. Iradah berkehendaknya aku untuk menentukan atas apa yang kamu ada tu. Banyak sikit, akulah tentukan. Habis usaha kita ni, kamu manusia, usaha je lah. Macam kita bekerja je kan. Ada kita tentukan gaji. Siapa tentukan gaji? Bos. Boleh kita kerja, bos, hari saya kerja, rajin telajak. Jadi saya tangga gaji saya hari ni bukan bayar per hour. Habis tu per minit. Amboi, banyak cantik kamu tengok. Aku tentukan gaji, engkau kerja bagai nak mati. Lantak kamu. Amboi. Lain sekali aku berhenti. Dah berhenti, aku cek orang lain. Macam itulah kita beramal. Beramal beria-ria. Ya, beramal lah beria-ria. Berusaha lah sungguh-sungguh. Yang menentukan Allah. Kalau tak nak berusaha, bermaksud kamu ni tak ada akal dalam mak gayanya. Sebab yang berusaha ni yang berakal. Usaha, nisbah ada akal. Sebab tu Allah suruh kita berusaha. Binatang tak berusaha. Sebab tu tak ada dipanggil yang berusaha encik kucing. Tak ada. Kalau binatang berusaha rasa korban kita tahun ni, hati-hati imam kita. Saat lagi kita kena sembelih lagi. Lembu kata kita pakat-pakat, asyik kita dia kena sembelih. Kita sembelih mereka pula apa rasa? Mereka tak ada usaha. Rumput tu lah dia makan. Harimau tu kat dalam hutan. Kalau dia berusaha nak makan, rasa dia duduk bukit bintang. Tak ada tergendak-gendak nak makan. Tergendak-gendak nak makan. Ada. Yang berusaha manusia je. Elok dia makan, senyum. Apa nak masak nak hari ya? Amboi. Semalam daya kari kepala ikan. Malam ni hari Selasa ni nak puasa dah. Malam ni kita jamu makan besar dah. Amboi. Nampak? Berusaha dia tu. Manusia macam itulah jemaah sekalian. Baik. Jadi perakhiran kita dalam perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni, jelas dalam kita nak menilai kehidupan ni tidaklah dinilai dengan diri kita, dengan keadaan, dengan perasaan, dengan apa saja makhluk yang Allah jadikan, bukan ukuran kepada kehidupan ni, tetapi kita kena berbalik kembali kepada pencipta, iaitu Allah yang menciptakan. Ini selari dengan sifat Nabi yang pertama, siddiq, jujur, benar. Benar itu adalah merujuk pada yang hak. Dan bila merujuk pada yang hak, maka di situlah kita bawa kepada nas yang qat'i, Al-Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Kita tengok kat situ. Dan nanti kita akan masuk pada perbincangan akan datang, kita masuk pada perbahasan menyingkapi kehidupan yang sebenar. Di sini kita akan masuk terus kaedah bagaimana nak menyingkapi. Tadi kita cerita tentang kehidupan dunia. Kehidupan dunia, salah satu dalil kepada perbahasan dunia tu Al-Hadid ayat 20. Banyak lagi, boleh rujuk lah. Tapi salah satu Al-Hadid, perbincangan dunia yang Allah nyatakan sifatnya detail. Itulah Al-Hadid ayat 20. InsyaAllah, dan kita akan sambung juga bagaimana perbahasan daripada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala alaih mengirim surat kepada Khalifah Umar Abdul Aziz, menceritakan tentang hal keadaan dunia. Nanti kita akan baca suratnya. Ada surat yang ditulis personal kepada Umar Abdul Aziz. Mudah-mudahan ia menjadi pedoman, panduan untuk kita meneruskan kehidupan yang penuh dengan tipu daya ini, agar kita tidak tertipu dan kita mampu meneruskan kehidupan akhirnya balik kepada kehidupan yang hakiki, itulah akhirat. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Mohon ampun maaf daripada saya atas segala kekurangan, terkata-kata itu kurang bicara dalam payan-payan. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini, yang hadir kali ini, insya-Allah adalah Ramadan yang terbaik yang pernah kita lalui. Insya-Allah mudah-mudahan Allah angkat kita menjadi hamba yang benar-benar bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.